Saya yakin bahawa anda semua pernah menyertai senaman yang dikenali sebagai senam aerobik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 4 dalam unit yang ke-6 iaitu Kecergasan Fizikal berdasarkan Kesihatan. Sebelum itu, mari kita mengenali jenis-jenis kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal mempunyai dua jenis. Yang pertama, kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan, dan yang kedua, kecergasan fizikal berasaskan lakuan motor. Untuk setiap kecergasan fizikal mempunyai komponen-komponen yang tersendiri. Okey, bagi kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan mempunyai 5 komponen. Yang pertama, kapasiti aerobik. Yang kedua, kekuatan otot. Yang ketiga, daya tahan otot. Yang keempat, fleksibiliti. Dan yang terakhir, komposisi badan. Seterusnya, bagi kecergasan fizikal berasaskan lakuan motor mempunyai 6 komponen. Yang pertama, kuasa. Yang kedua, ketangkasan. Yang ketiga, kepantasan. Yang keempat, koordinasi. Yang kelima, imbangan. Dan yang terakhir, masa tindak balas. Okey, hari ini kita akan mengkaji lebih dalam berkenaan dengan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, seperti yang anda telah ketahui bahawa terdapat 5 komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, mari kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah kapasiti aerobik. Okey, saya yakin bahawa anda semua pernah menyertai suatu senaman yang dikenali sebagai senam aerobik. Jadi, itu berkaitan dengan kapasiti aerobik. Jadi, apakah itu kapasiti aerobik? Kapasiti aerobik merupakan keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti dalam jangka masa yang panjang. Jika seseorang boleh melaksanakan aktiviti ataupun senaman dalam jangka masa yang panjang, ia menunjukkan bahawa kecergasan tubuh badannya adalah pada tahap yang baik. Okey, terdapat beberapa aktiviti yang dicadangkan bagi mengenal pasti ataupun mengukur tahap kapasiti aerobik seseorang. Yang pertama, latihan fartlek. Dan yang kedua, latihan tabata. Mari kita mendalami berkaitan dengan latihan fartlek. Latihan fartlek merupakan sebuah latihan speed play ataupun perubahan kelajuan di mana seseorang individu melaksanakan aktiviti tersebut mengikut kelajuan-kelajuan yang tertentu dan tempoh-tempoh yang tertentu. Antaranya ialah jogging, melompat, berjalan pantas, berlari dan sebagainya. Latihan seterusnya ialah latihan ataupun senaman tabata. Apa itu senaman tabata? Senaman tabata ini telah diperkenalkan oleh Dr. Tabata Izumi dan sekumpulan pengkaji dari Jepun berkenaan dengan kepelbagaian aktiviti senaman dalam satu masa. Antara contoh aktiviti yang dicadangkan untuk senaman tabata ialah push up, body weight squat, jumping jack, mountain climb dan burpees. Bagi komponen yang kedua ialah senaman flexibility. Flexibility bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Okey, kebiasaannya senaman flexibility dilakukan oleh individu sebelum melaksanakan aktiviti yang lebih berat. Okey, contohnya ia termasuk dalam aktiviti regangan. Okey, jadi kebiasaannya senaman flexibility ini dilakukan bertujuan untuk memberi persediaan kepada otot manusia untuk membenarkan darah untuk mengalir ke bahagian-bahagian otot sebelum melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih berat. Komponen yang seterusnya ialah daya tahan otot. Daya tahan otot merupakan keupayaan otot atau sekumpulan otot melakukan penguncupan secara berterusan untuk mengatasi rintangan dalam jangka masa yang panjang. Jika seseorang mempunyai daya tahan otot yang baik, maka ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan semasa melakukan aktiviti-aktiviti. Seterusnya dapat meningkatkan prestasi dalam sukan. Antara aktiviti bagi daya tahan otot ialah yang pertama, sumo squat, jack press, Briscoe squat, Russian twist, laying chest press dan sebagainya. Komponen yang seterusnya ialah kekuatan otot.
Kekuatan otot bermaksud kemampuan otot melakukan aktiviti untuk mengatasi rintangan atau beban dengan menggunakan daya yang maksimum. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam kekuatan otot ialah Okey, komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang terakhir ialah komposisi badan. Komposisi badan merupakan satu kaedah nisbah lilitan pinggang ke pinggul yang diambil bagi menentukan tahap kandungan lemak yang terdapat di dalam badan seseorang. Okey, seperti yang sedia maklum bahawa pinggang merupakan tempat pengumpulan lemak yang paling banyak dalam tubuh badan manusia. Okey, kaedah ini juga menentukan sama ada individu mempunyai bentuk badan jenis apple ataupun jenis pear. Bagi individu lelaki lebih cenderung untuk memiliki bentuk tubuh badan apple, manakala untuk perempuan lebih cenderung mempunyai bentuk tubuh badan seperti buah pear. Jadi setelah kita dapat mengenal pasti komposisi badan kita sendiri, maka dengan ini ia memudahkan kita untuk melakukan senaman-senaman yang bersesuaian dengan tubuh badan kita. Contohnya bagi individu yang mempunyai komposisi badan berbentuk apple di mana kandungan lemak lebih di bahagian perut, maka individu tersebut perlu melakukan aktiviti berkaitan otot di perut. Antara contoh kaedah ukuran lilit pinggang ke pinggul adalah seperti berikut. Selain itu, terdapat juga ujian yang dapat mengenal pasti tahap kecergasan seseorang. Seperti ujian SEGA yang biasa dilakukan pada bulan Mac dan bulan Ogos setiap tahun, di mana ujian-ujian tersebut dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap kecergasan fizikal seseorang. Berdasarkan komponen-komponen kecergasan fizikal yang telah kita pelajari pada hari ini, ia sangat memudahkan untuk merancang program-program latihan berdasarkan keupayaan diri sendiri. Aktiviti-aktiviti seharian juga dapat membantu dalam meningkatkan kecergasan fizikal seseorang. Contohnya mengangkat berat, menyapu sampah, mengangkat barang dan sebagainya.